Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada pagi yang berbahagia ini saya dapat mengisikan ruang menggantikan sahibul fadilah Dr. Ruhaili. Jadi tajuk yang saya ingin kongsikan pada pagi ini adalah berkenaan dengan zikir, iaitu zikir yang dikaitkan dengan 4 kalimah agung. Jadi saya ada waktu lebih kurang dalam 40 minit ke 20 minit. Syuruk saya berhenti, insya-Allah syuruk pukul 7, insya-Allah tak lewat daripada 7.10 lah, insya-Allah. Baik, nota rujukan pada pagi ini saya dah hantar kepada Bilal Syarifuddin, insya-Allah nanti akan diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagi mengisi ketidakhadiran doktor, jadi saya ambil tajuk yang ringan, tajuk yang kita semua sama-sama boleh mengambil manfaat, iaitu tajuknya adalah 12 kelebihan kalimah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin tajuk ini tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, maka anggaplah ia sebagai pengukuhan dan moga-moga kita dapat manfaat. Baik, kelebihan yang pertama, 4 kalimah ini iaitu kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah tahlil dan kalimah takbir. Nombor 1, keempat-empat kalimah itu merupakan kalimah yang berasal daripada Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita ucap subhanallah, ada dalam Quran. Alhamdulillah, kalimah tu ada dalam Quran. Allahu Akbar, ada dalam Quran. Kalimah la ilaha illallah pun ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita banyak mengulang-ulangi 4 kalimah itu, sebenarnya kita juga mengulangi kalimah-kalimah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Okey, yang kedua, kelebihan 4 kalimah ini merupakan kalimah yang paling utama dan paling baik. Okey, maksudnya begini. Dalam banyak-banyak zikir, kalau kita nak zikir apa? Tuan-tuan nak baca zikir apa selain daripada Al-Quran? Ranking zikir, ya. Ranking zikir nombor 1 salat. Salat itu dipanggil zikir yang paling terbaik. Yang kedua adalah membaca Al-Quranul Karim. Selepas membaca Al-Quran, baru turun kepada zikir yang seperti tasbih, tahlil, kalimah hauqalah, baru jatuh kepada doa. Jadi dalam banyak zikir yang kita nak ucapkan, kalimah yang paling terbaik, yang paling utama ada pada 4 kalimah ini. Okey, kelebihan nombor 1 dan kelebihan nombor 2, ia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min atyabil kalami wa hunna min al-Quran. Nabi mengatakan ada 4 kalimah yang merupakan atyabul kalam, perkataan yang terbaik, kalimah yang terbaik, wa hunna minal Quran, dan keempat-empat kalimah itu adalah daripada Al-Quran. Siapa sebut? Nabi SAW menyebutkan. Kemudian Nabi mengatakan, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak mengapa 4 kalimah ni nak mula yang mana satu nak dijadikan permulaan, kata Nabi tidak mengapa, maksudnya boleh nak mula mana-mana. Contohnya biasa kalau kita nak sebut 4 kalimah ni, kita katalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mungkin orang mulakan dengan subhanallah, lepas tu baru kata alhamdulillah, lepas tu baru dia apa? Dia takbir la ilaha illallah. Sebenarnya 4 kalimah ni nak mana yang mula dulu pun tak apa. Kalau nak mulakan dengan la ilaha illallah pun boleh, nak mulakan dengan Allahu akbar pun boleh, nak mula dengan alhamdulillah pun boleh.
Ini diperakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi hadis yang saya nak kongsikan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul kalam, kalimah yang paling afdal, yang paling utama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi banyakkan zikir 4 kalimah ni. Baik, 4 kalimah ni tuan-tuan dan puan-puan, sidang jemaah sekalian, kalau nak tahu lebih lanjut, okey, subhanallah ni kelebihan dia yang utama ada. Yang ni kita ambil yang gabung 4 terus. Tapi kalau nak spesifik lagi, subhanallah dia ada kelebihan dia tersendiri. Alhamdulillah dia ada kelebihan dia tersendiri. Begitu juga kalimah Allahu akbar la ilaha illallah. Yang itu kena masuk slot yang lain lah. Tapi kita ambil secara umum, kita perbanyakkan 4 kalimah ni, dapatlah kelebihan nombor 1, kelebihan nombor 2. Bayangkan kalimah yang selalu, bayangkan kita menyebut kalimah yang paling utama, yang paling afdal. Justru itu kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Saya ada 12 saja. Kalau cepat 12 ni, cepatlah, insya-Allah. Tapi tak lebih daripada waktu yang saya janjikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada makan ke lepas ni? Itu kena cepat sikit lah. Tak boleh lama-lama. Baik, kelebihan yang kedua, kalimah yang menjadi pilihan Allah dan paling disukai oleh Allah. Bayangkan hidup kita, masa kita diperbanyakkan dengan membaca kalimah yang Allah suka, menjadi pilihan Allah. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Nabi mengatakan, innallaha hastafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah memilih 4 kalimah. Istafa maknanya Allah membuat pilihan. Allah memilih 4 kalimah, iaitu apa? Subhanallah, hamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah pilih kalimah tu. Dan satu lagi hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ahabbul kalam ilallahi arba'un. Perkataan yang paling dicintai, disukai oleh Allah ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi Nabi kata, tak mengapa dari mana dulu kamu nak sebut dari 4 itu. Baik, dapat tuan-tuan kelebihan 1, 2 dan 3. Okey, kita pergi kepada kelebihan yang keempat. Kalau kita banyakkan waktu kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebenarnya kita meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak kalimah yang suka untuk dizikirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 4 kalimah ini. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, li'an akula, Nabi kata, demi sesungguhnya jika aku boleh mengutuk akula, demi sesungguhnya jika aku boleh mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai daripada segala apa yang disinari oleh matahari. Maksudnya Nabi kata, dalam banyak-banyak kelebihan dunia ini, kata Nabi, aku lebih suka kalau aku boleh mengucapkan 4 kalimah ni. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, perbanyakkan tindakan kita apa? Perbanyakkan 4 kalimah. Kerana kata Nabi, kalau ada dunia dan seisinya, Nabi kata, aku lebih suka memilih 4 kalimah ini. Baik, yang kelima, 4 kalimah ini ia dapat menggugurkan mana-mana dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Tiap hari kita buat dosa, tiap minggu kita buat dosa. Jadi macam mana cara nak hapuskan dosa itu? Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi katakan, ma'alal ardi ahadun yaqul, tidak ada seorang pun di muka bumi ini kalau dia ucapkan la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Ayat ni dia sambung kalimah hauqalah. Illa kuffirat anhu al-khataya walau kanat mithlu zabadil bahr. Nabi kata apa? Tidak ada mana-mana seseorang pun di muka bumi kalau dia boleh ucapkan la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah, kecuali kesalahan dia kalau banyak macam buih di lautan, Allah akan hapuskan. Dan ada satu kisah seperti mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi dia pernah bawa satu tongkat. Dia lalu dekat sebatang pohon tu daun dia kering. Lalu Nabi buat apa? Nabi pukul pohon itu, maka apa yang gugur? Maka daun kering itu pun jatuhlah. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya ucapan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya daun itu dari pokok itu. Jelas tuan-tuan, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Baik, saya pergi kepada yang keenam. Okey, kelebihan yang keenam, pengganti kepada sedekah harta. Maknanya begini, kalau orang yang tidak ada harta, dia nak sedekah, dia tak boleh nak sedekah sebab dia tak ada harta. Tetapi dia boleh tukar sedekah dengan harta itu dengan 4 kalimah ini. Tapi tuan-tuan, orang Tamentun ni, tuan-tuan janganlah amalkan nombor 6 ni. Nanti tengok tabung kosong aja. Sebab apa? Tuan-tuan sedekah dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, kita tengok hadis ni ya. Okey, saya terus pergi kepada terjemahan hadis. Ada sekumpulan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi. Mereka ni adalah orang miskin. Mereka jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, geng-geng kami orang kaya ni, mereka ni bawa pahala yang sangat banyak. Mereka solat macam mana kami solat, mereka puasa macam mana kami puasa, mereka bersedekah macam mana kami bersedekah." Kita faham tak maksudnya? Maksudnya para sahabat ni kata macam ni, orang kaya ni ya Rasulullah, mereka semayang macam kami semayang, mereka puasa macam kami puasa, tapi lebihnya mereka ada duit, mereka boleh buat pahala sedekah, kami tak boleh. Bukan para sahabat dengki kerana mereka miskin, tapi mereka lawan pahala. Dia kata, orang kaya ni lebih daripada kami, mereka boleh buat pahala dengan sedekah harta. Apa usul Nabi SAW? Nabi mengatakan, bukankah Allah telah jadikan kamu sesuatu yang boleh kamu sedekahkan? Nabi kata, walaupun apa miskin, tapi apa boleh sedekah tau. Nabi kata, apa dia? Sesungguhnya setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, ucapan tahmid sedekah, ucapan tahlil adalah sedekah. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau orang miskin, dia tak dapat nak sedekah dengan harta, dia boleh sedekah dengan 4 kalimah ni. Lepas tu panjang hadis ni, tapi saya pendekkan. Tuan tahu tak panjang hadis ni macam mana? Orang yang kaya tu, dia tahu pula rahsia ni. Dia buat apa? Dia pun ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi siapa yang lebih? Sahabat yang kaya ni telah lawan lagi orang miskin. Orang miskin jumpa lagi Nabi SAW. Dia kata, tak aci lah. Dia pun ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan tahu tak Nabi usul apa? Nabi kata, nak buat macam mana, itu dah kelebihan Allah bagi pada mereka. Jelas dalam puan rahimani wa rahimakumullah. Nanti kalau orang edah tabung, janganlah cakap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sampai tak ada duit nak masuk. Tapi kalau tuan orang kaya masuk lagi bentuk harta, ucaplah 4 kalimah ni, berganda-ganda pahala sedekahnya. Baik, saya terus ke yang ketujuh. Tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, dalam 14 minit. Tuan jangan bimbang, saya akan tepati waktu. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni,
dia dapat lawan pahala orang mati syahid. Okey, dalil dia kata Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu. Saya pendekkan, saya terus pergi pada terjemahan hadis. Tuan jangan bimbang kalau tak sempat nak salin, sebab ada nota salinan lembut saya dah bagi kepada Ustaz Syarifuddin. Baik, cerita dia begini. Ada 3 orang daripada Bani Uzrah. Mereka ni nak masuk Islam. Maksudnya mereka nak jadi mu'allaf lah. Mereka masuk Islam. Masa tu tak ada perkim. Faham tak perkim? Jadi orang masuk Islam ni, siapa nak sponsor dia orang? Sebab bila masuk Islam, mereka terputus harta kan. Mungkin keluarga dia buang dia. Mungkin dia tak boleh mewarisi harta. Jadi Nabi SAW pun tanya pada sahabat, dah ramai-ramai kamu ni, siapa nak sponsor mereka 3 orang ni? Siapa nak jaga mereka 3 orang ni? Maka Abu Talha kata apa? Saya nak jaga dia orang 3 orang ni. Okey. Faham Okey, satu hari Nabi SAW nak pergi berperang. Nabi memerlukan tentera. Maka seorang daripada 3 orang ni pergi perang. Yang pergi perang tu apa jadi kat dia? Mati syahid dia. So tinggal lagi berapa orang? 2 orang kan? Okey. Suatu ketika hari lain, Nabi nak pergi perang, Nabi memerlukan tentera. Pergi lagi seorang, ikut Nabi berperang. Akhirnya dia pun mati syahid. Tinggal lagi berapa orang tuan? Tinggal lagi seorang. Yang seorang ni, dia tak mati syahid tau. Dia mati kat mana? Dia mati di atas katil dia lah. Tetapi satu malam, Talha radhiyallahu anhu, dia mimpi, dia tengok dalam syurga tu, dia dapati 3 orang ni ada dalam syurga tu. Yang menariknya, dia kata, yang peliknya, kenapa yang mati atas katil tu duduk paling depan sekali? Yang mati syahid yang kedua tu duduk nombor 2, yang awal-awal mati syahid duduk nombor 3. Tuan faham tak cerita dia? Jelas Maksudnya Talha mimpi yang mati syahid, dia duduk kat geriran belakang. Yang mula-mula mati syahid tadi duduk belakang sekali. Yang mati syahid kedua tadi duduk nombor 2. Yang mati bukan mati syahid, duduk di paling depan sekali. Kita tahu orang mati syahid ni besar fadilat dia. Tapi kenapa orang yang mati bukan mati syahid, dia boleh duduk paling depan sekali dalam syurga? Maka Talha dia buat apa? Pagi esoknya dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya, awak jadi lagu tu, dia kata. Lalu Nabi SAW sebut apa? Nabi kata tak ada apa yang kau nak rasa pelik, kau nak ingkari perkara itu, kata Nabi SAW. Dan Nabi menyebutkan, tidak ada yang lebih utama pada sisi Allah daripada orang yang Allah panjangkan umur dia. Dia perbanyakkan tasbih, takbir dan tahlil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Peh ke dok peh cerita ni? Faham tak maksudnya? Maksudnya yang mati atas katil lo, kan dia lama hidup. Mula masuk Islam tadi, dia masuk Islam, mati. Tak lama kemudian mati kau dia buat. Tapi yang nombor 3 ni, apabila umur dia panjang, kerja dia buat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kerja dia banyak kat 4 kalimah tu. Dia boleh lawan pahala kawan dia yang mati syahid tadi, walaupun dia tak mati syahid. Jelas tak apa rahimani wa rahimakumullah. So banyak kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Walaupun kita tak ada peluang nak mati syahid, tapi dengan 4 kalimah ni kita boleh kejar melebihi orang yang mati syahid. Baik, nombor 8, kelebihan dia adalah 4 kalimah ni nanti dia akan sebut-sebut nama tuan-tuan dan perempuan. Sebutkan dekat mana? Mari kita tengokkan hadis dia. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya di antara kamu ni ada yang suka menyebut keagungan Allah. Dia suka puji Tuhan, dia suka agungkan Allah. Dia ucaplah kalimah tasbih, tahlil dan tahmid. Nabi SAW menyebutkan kalimah-kalimah itu nanti dia akan pusing di sekitar arasy, lalu dia keluarkan suara seperti bunyi lebah. Dia keluarkan suara macam bunyi lebah, dan suara itu dia akan menyebut-nyebut orang yang mengucapkan kalimah tersebut. Faham tak? Nanti kalimah itu nanti dia akan jadi seperti suara lebah. Ia akan keliling arasy Allah Azza wa Jalla. Dia menyebut-nyebut si fulan ini, pak cik sekian, tok haji sekian, datuk sini sekian. Suka dia sebut kalimah ni.
Lepas tu Nabi kata apa? Tidakkah salah seorang di antara kamu yang suka jika dia mempunyai atau dia ada sesuatu yang boleh disebut-sebut namanya. Tuan-tuan rahimanillah, suka tak kalau disebut kebaikan? Pak Haji tu baik dia, Datuk tu baik dia. Jadi nanti 4 kalimah ni akan sebut-sebut nama dia. Sebab apa? Ketika mana di dunia dia selalu ulang 4 kalimah tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Baik, saya lanjutkan nombor 9 tuan-tuan. Sikit lagi. 9, 10, 11, 12, 4 lagi. InsyaAllah ni dah 20 minit 27 saat. Okey, nombor 9 boleh ke? Boleh lagi ke tuan-tuan? Tuan-tuan okey ke tak okey ni? Okey lah? Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik. Nombor 9. 4 kalimah ini dia dapat memberatkan timbangan di hari akhirat. Timbang tu timbang apa? Timbang nak tengok pahala lebih banyak ke dosa lebih banyak. Jadi kalau nak memastikan pahala itu lebih berat daripada dosa, antaranya 4 kalimah ni boleh tolong. Dia boleh tolong apa? Dia boleh tolong beratkan pahala. Ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Nabi kata apa? Bagh. Tahu tak bagh ni apa? Kalau macam kita kata wow. Tapi bahasa Arab dia panggil apa? Bagh. Lepas ni boleh sebutnya tu. Bagh. Kata apa pula bagh ni? Wow. Boleh faham ni Nabi sebut ni. Nabi kata sangat bagus kata Nabi. Li khamsin, ada 5. Nabi kata sangat bagus 5 ni. Dan Nabi kata apa? Ma asqalahunna fil mizan. Dan dia boleh memberatkan dalam timbangan. Nabi kata 5 ni sangat bagus kata Nabi. Dan dia boleh beratkan timbangan. Iaitu apa Nabi kata? 5 tu apa? Nombor 1, la ilaha illallah. Nombor 2, subhanallah. Nombor 3, alhamdulillah. Nombor 4, Allahu akbar. Nombor 5 apa? Seorang lelaki yang saleh muslim dia, anak dia meninggal dunia dia sabar, diharapkan pahala atas musibah tersebut. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga nanti kita duk banyak sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Moga-moga ia boleh memberatkan pahala kita daripada dosa kita. Baik, kita teruskan yang ke-10 boleh ke tuan-tuan? Okey, yang ke-10 adalah menjadi perisai daripada api neraka. Perisai. Cerita menarik dia begini. Suatu hari Nabi buat pengumuman. Nabi kata, khudhu junnatakum. Nabi kata, pergi ambil perisai. Para sahabat ni ingat Nabi nak kata nak ready berperang. Para sahabat tanya, ya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, amin aduwin qad hadara. Dia kata, ya Rasulullah, kau suruh kami perisai ni kenapa? Musuh datang ke? Nabi jawab apa? Nabi sebut la. Nabi kata, aku suruh ambil perisai tu bukan sebab musuh datang, walakin, tetapi perisai yang aku suruh kamu ambil itu, kata Nabi, junnatakum minan nar, iaitu perisai daripada api neraka. Tengok Nabi Nabi kata apa? Sebenarnya Nabi nak kata apa? Hampa buatlah perisai yang kukuh supaya api neraka tak kena kepada kamu. Nabi kata bukan aku nak suruh buat perisai kerana musuh datang. Lepas tu Nabi kata, apa perisai tu? Nabi kata qulu. Nabi kata ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu perisai daripada api neraka. Moga-moga nanti dengan 4 kalimah ni api neraka nak sambar muka kita, nak sambar belakang kita, nak sambar depan kita. Moga-moga 4 kalimah ni jadi pendinding dia. Dan Nabi kata apa? Ke-4 kalimah ini nanti dia akan datang di hari kiamat, duduk di bahagian depan, duduk di bahagian belakang. So kalau api neraka nak sambar depan, perisai itu ada. Disambar di belakang, perisai itu ada. Hadis hasan riwayat An-Nasa'i. Baik, saya teruskan yang ke-11. Okey. 2 lagi, boleh tuan-puan ya? Okey, nanti saya buka soalan kalau ada. Yang ke-11, 4 kalimah ni, kelebihan dia apa? Senang je. Senang apa? Senang apa maksud dia? Senang nak buat. Duduk boleh, sambil bersimpuh boleh, sambil berlari boleh. Tu nanti nak pergi taman kan? Nak pergi taman berlari.
Kadang-kadang orang pakai handphone kan. Dengar kan? Nanti tengok Pak Haji pakai handphone. Oh, orang kata hebat Pak Haji, dia dengar lagu apa lah tu. Tak, rupanya duduk dengar zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Sambil mandu kereta boleh, sambil naik motor boleh, sambil berjalan boleh. Dan orang kata kenapalah Pak Haji tu cakap seorang-seorang dia tak, rupanya Pak Haji tu sedang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Sebab apa? Sebab 4 kalimah ni buat macam mana senang sangat, sambil baring boleh. Okey, cerita dia adalah kisah daripada seorang perempuan namanya Ummu Hani. Ummu Hani ni masa tu dia dah tua. Dia jumpa Nabi SAW. Nabi datang dekat dia, dia kata, "Ya Rasulullah, makcik ni dah tua, makcik ni lemah tubuh badan. Boleh tak ya Rasulullah engkau perintahkan kepada aku buat amal yang aku boleh buat sambil duduk?" Macam perempuan lah. Dia tak sambil duduk urut kaki tu kan, sambil duduk. Jadi Ummu Hani tanya, "Apa amal yang aku boleh buat ya Rasulullah?" Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? "Makcik bertasbihlah, sucikanlah Allah 100 kali," kata Nabi. Sama macam membebaskan 100 hamba daripada keturunan Ismail. Maksud dia apa? Maksud dia adalah kalau boleh duduk sambil duduk, sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, seperti pahala membebaskan 100 hamba. Banyak tak? Dulu nak bebas satu hamba perlu duit yang banyak. Bayangkan kalau 100 orang. Lepas tu Nabi kata, "Makcik bolehlah ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 100 kali. Ia sama macam makcik sedekahkan kuda perang yang sudah bersiap sedia untuk dibawa berjihad." Faham tak maksudnya? Bayangkan, hanya baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali, umpama kita keluarkan wang ringgit untuk sediakan kuda-kuda perang. Lepas tu Nabi kata lagi, "Bertakbirlah wahai makcik, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali." Tapi jangan sebut takbir, takbir. Bukan yang tu. Ucap apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Ia sama macam makcik mensedekahkan 100 unta untuk disembelih. 100 ekor unta. Lepas tu Nabi kata, "Makcik ucaplah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Nanti dia akan memenuhi langit dan bumi." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita dapat tuan-tuan, sesuai tak dengan amal kita? Sesuai. Orang yang muda boleh, orang yang tua boleh. Daripada duduk termenung aja, tu tak memikir masa depan, baik duduk zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kalau boleh, buatlah sekurang-kurangnya 100 kali. Dan terakhir sekali, alhamdulillah, sampai juga nombor 12. Ya, kita dah lebih kurang 28 minit, dah jam 6.54 pagi. Saya pergi kepada hadis yang berikutnya. Nombor 12, boleh menumbuhkan pohon-pohon di dalam syurga. Maknanya masuk syurga lah. Okey, kalau bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak syurga tu landscape dia cantik, landscape dia cantik, nanti kalau masuk syurga tengok, kenapa pula kawan aku ni landscape dia cantik sangat, banyak pokok-pokok. Kita punya syurga kita nampak macam 2-3 pokok je. Kenapa? Tentu yang kawan kita yang landscape dia cantik, pokok-pokok dia banyak, dia itu di kalangan orang yang banyak ucap 4 kalimah ni. Dalil dia yang macam ni. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat hadis hasan di ghairihi riwayat At-Tirmizi, sabda Nabi SAW, "Waktu aku Isra' Mi'raj, aku jumpa Nabi Ibrahim. Waktu aku jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim minta sampaikan salam daripada aku ke umatmu dan bagi tahu dekat depa, tanah syurga itu baik, subur. Tanah syurga itu airnya tawar, tanah kat situ rata dan tidak ada pokok. Tidak ada pokok tu bukan bermaksud syurga tu kosong daripada pokok. Maksudnya pokok dia tu tidaklah banyak. Maksudnya dia bukanlah maksudnya ada pokok-pokok tu, tapi kalau siapa nak banyak, kata Nabi Ibrahim apa? Maka nak hidupkan pokok-pokok dalam tu, nak banyakkan tanam-tanaman dalam itu adalah ucapan apa?
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti kalau tuan-tuan baca Subhanallah, satu pokok tumbuh dalam syurga. Alhamdulillah, tumbuh satu pokok dalam syurga. Allahu akbar, tumbuh satu pokok dalam syurga. La ilaha illallah, tumbuh satu pokok dalam syurga. Dan yang terakhir sekali, hadis yang terakhir sekali adalah hadis yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata macam ni. Satu hari Abu Hurairah kata, Nabi kata, Abu Hurairah, kau tengah buat apa tu? Kau tengah buat apa tu? Abu Hurairah dia tak cakap lah ceteka tak ada. Dia terus jawab. Dia kata, aku sedang bercucuk tanam lah ya Rasulullah. Lalu Nabi kata apa? Nak tak aku tunjukkan engkau satu tanaman yang lebih baik daripada apa yang kau tanam ni? Faham tak maksudnya? Nabi kata, oh kau tanam aku nak ajarkan kau ada lagi tanaman yang hebat daripada apa yang kau tanam tu. Apa dia kata Nabi SAW? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tughras laka bikulli wahidatin syajaratan fil jannah. Nabi kata kalau 4 kalimah tu, Nabi kata akan ditanam bagimu sebuah pohon di dalam syurga dari setiap kalimah tersebut. Betul? Kalau tuan-tuan boleh baca Subhanallah hari ni 100 kali, berapa pokok akan ditanam? 100 pokok. Kalau boleh sebut La ilaha illallah 100 kali, berapa pokok? 100 pokok. Bayangkan kalau ribu-ribu zikirnya, maka sudah pasti banyak pokok-pokoknya. Nanti masuk syurga tengok, Masya Allah, hebat syurganya, Allahu Akbar, dengan pohon-pohon yang cantik. Itu adalah kelebihan kalimah, 4 kalimah tadi. Baik, selesailah. Kesemua slide ada 35. Kita dah 31 minit 45 saat, dah 2 minit lagi pukul 7. 7 syuruk. Baik, ada soalan tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah? Ada pertanyaan tak? Pagi biasa dia buat sesi soal jawab kan? Ke saya tengok tuan-tuan senyum tengok saya ke macam mana? Tak ada Okey, yang ini bapa-bapa, ibu-ibu ya, ini sebenarnya dalil umum. Dalil umum subhanallah alhamdulillah wala ilallah akbar. Tapi kalau nak kelebihan lain, dia macam ni. Ini kelebihan yang dapat secara umum. Tetapi kalau bincang subhanallah saja, dia ada kelebihan lain. Macam tu. Dia ada lagi kelebihan yang khusus lah. Yang itu tak boleh bincang hari ni. Saya kena tunggu kuliah ganti. Nanti saya masuk. Saya sambung insya-Allah. Baik, ada apa-apa persoalan? Ibu-ibu ada soalan? Tuan-tuan ada soalan ke? 1 minit lagi pukul 7 ni. Saya pukul 7 saya berhenti. Syuruk kan? Syuruk pukul 7 kan? Kira berapa minit lagi ni? Saat lagi. Ada soalan? Suara macam Haji Kamil. Lepas Haji. Haji Kamil tanya 4 kalimah tadi ni dengan salawat mana lebih afdal? Wallahu alam, setakat ni saya tak jumpa lagi dibuat perbandingan lah antara salawat dan salam dengan 4 kalimah ni. Wallahu alam, tak ada perbezaan dia. Tetapi soalannya adalah, kalau antara 4 kalimah ni mana the best? Jawapannya adalah la ilaha illallah. Tu ada hadis. Kalau nak tanya soalan bentuk apa lebih afdal, nak ucap tasbih ke nak ucap tahmid? Contohnya subhanallah dengan alhamdulillah, mana lebih afdal? Kalimah alhamdulillah. Contohnya tuan kata, saya tak laratlah nak baca subhanallah 100, alhamdulillah 100. Boleh tak saya nak baca alhamdulillah saja? Jawapannya boleh. Bahkan dia lebih lagi daripada nilai tasbih tadi, sebab memang ada dalam hadis. Nabi kata macam ni, kalau ucap tasbih dia boleh memberatkan timbangan, tapi kalau ucap alhamdulillah dia boleh memenuhi timbangan. Yang tu kita kena bincang lebih lah. Tapi soalan Haji Kamil tadi, saya mohon maaf Ji, saya tak ada ilmu nak jawab antara salawat dan salam dengan 4 kalimah ni mana nak
lebih afdal tu setakat ni saya tak jumpa lagi perbezaan antara dua-dua tu. Dua-dua itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada soalan lain? Tak ada soalan ya? Okey, sekarang tak ada soalan, saya berhenti kat sini. Jam 7 1 minit, kita dah 34 minit 60 saat. Moga-moga kelas pada pagi ini dapat manfaat buat kita semua. So kita telah belajar ada 12 kelebihan. Tapi sebelum saya berhenti, Haji Noor dah bangun dah. Saji sikit lagi. Saya nak buat pengulangan 12 ni boleh? Saya nak sebut je 12 ni apa. Okey, selama lebih kurang kita kata sampai pukul 7 ada 12 ya. Ada 12 kelebihan 4 kalimah ni. Nombor 1, kalimah itu berasal daripada Al-Quran. Nombor 2, kalimah yang paling utama dan paling baik. Nombor 3, kalimah yang dipilih oleh Allah dan paling disukai oleh Allah. Nombor 4, kalimah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Nombor 5, kalimah ini dapat menghapuskan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan, iaitu dosa kecil. Nombor 6, kalau orang miskin tak mampu nak sedekah, dia boleh dapat pahala bersedekah itu dengan dia membaca 4 kalimah ini. Nombor 7, boleh menandingi pahala orang yang mati syahid. Nombor 8, 4 kalimah itu nanti akan menyebut nama penzikir itu di sekitar arasy Allah Subhanahu wa taala. Nombor 9, boleh memberatkan pahala di hari akhirat. Nombor 10, jadi perisai dari api neraka depan dan belakang. Nombor 12, boleh dilakukan pada apa-apa jua keadaan. Dan nombor 12, boleh menumbuhkan pohon-pohon di dalam syurga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.